Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bincangkan pula subtopik 4.7 pembiakan tumbuhan bahagian 2. Jadi kita tengok dahulu standard pembelajaran 4.7.3, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan juga buah pada tumbuhan. Ini hasil daripada proses pembiakan tadi sepatutnya akan berlaku proses persenyawaan, dan hasil daripada persenyawaan akan membentuk biji benih dan juga buah. Buah ni adalah isi pada buah. Okay, untuk proses persenyawaan dalam tumbuhan, apa yang berlaku? Yang pertamanya, butir debunga akan dipindahkan dan melekat pada bahagian stigma. Jadi stigma ni adalah bahagian luar yang ada pada sistem pembiakan betina. Jadi debunga pula merupakan gamet jantan. Okey, seterusnya, bahan yang bergula yang ada pada stigma akan merangsang pembentukan struktur dinamakan sebagai tube debunga. Tube ni bentuknya macam rod lah, macam tube, bentuk macam straw. Jadi di sini tunjukkanlah bila berlaku tambahan tube debunga pada debunga ini. Jadi debunga masih lagi berada di bahagian atas melekat pada stigma, dan tube debunga ini sekarang ini sedang bergerak melalui stil yang menghubungkan stigma dengan ovari yang ada pada bunga tersebut. Okey, seterusnya tiub debunga bertumbuh ke bawah ke arah ovul dan nukleus di dalam debunga. Nukleus dan debunga membahagi lalu menghasilkan dua gamet jantan. Di sini, ini nukleus ni. Jadi ini sedikit berlainan daripada manusia, sistem persenyawaan manusia atau persenyawaan haiwan, kerana untuk tumbuhan ini ianya menghasilkan dua gamet jantan. Maksudnya dua-dua ni boleh melakukan proses persenyawaan. Dalam haiwan cuma satu sahaja nukleus daripada sperma yang boleh mensenyawakan ovum. Okay, seterusnya tiub yang membawa gamet jantan akan memasuki bahagian ovul. Di sini. Tiub debunga ni semakin panjang, kemudian dia akan masuk ke dalam ovul melalui liang yang ada di sini. Salah satu daripada gamet jantan akan bersenyawa dengan ovum untuk membentuk zygote. Dan selepas berlaku persenyawaan, ovari akan menjadi buah. Dan ovul akan menjadi biji benih. Jadi persenyawaan yang berlaku ni tunjukkan pada video ringkas ini. Mula balik daripada belakang, tengok apa yang berlaku. Okey, kemudian mulanya debunga melekat pada stigma, kemudian tiub bertumbuh, debunga bertumbuh ke arah stil masuk ke ovari, kemudian tiub bertumbuh ke bawah sehingga masuk ke stil, dan ovum akan disenyawakan, dan ovari akan membesar dan biji benih akan berkembang. Sebenarnya dalam pendebungaan atau persenyawaan yang berlaku pada tumbuhan ini, dua gamet jantan tadi akan mensenyawakan, yang pertamanya mensenyawakan ovul untuk menghasilkan biji benih, manakala yang bersenyawa dengan bahagian yang bentuk ovari pun berlaku persenyawaan di situ. Untuk debunga ni dia ada
persenyawaan ganda dua sebenarnya, istilah yang digunakan lah, tapi itu dalam silibus biologi lah atau silibus botani ya. Jadi perbezaan dia itulah, di mana untuk tumbuhan ini berlaku 2 kali persenyawaan. Yang pertama akan menghasilkan biji benih, persenyawaan yang kedua akan menghasilkan isi buah. Okey, daripada bunga menjadi buah tengok sekarang ni ya. Yang pertama dia menghasilkan bunga. Kemudian bunga tadi berkembang untuk menarik perhatian ejen pendebungaan. Selepas dibungakan, berlaku proses pendebungaan, maka berlaku perkembangan pada bunga tadi bertukar menjadi buah. Ini buahnya. Jadi di bahagian luar, dan kalau kita potong buah ini, kita akan dapat lihat isinya. Jadi isi tersebut adalah hasil persenyawaan di antara nukleus pada ovari dengan satu gamet jantan, manakala bahagian biji ini adalah persenyawaan antara ovul dengan satu lagi gamet jantan. Jadi akhirnya menghasilkan buah ini. Okey, sekarang kita lihatlah dari segi buah dan biji benih. Jadi biji benih ini biji benih yang kita nampak ini adalah berasal daripada persenyawaan antara satu gamet jantan dengan bahagian ovul dan menghasilkan biji benih. Biji benih ini mempunyai nombor kromosom yang lengkap untuk tumbuhan tersebut, dan bila kita semai atau tanam biji benih ini, dia akan bertumbuh jadi tumbuhan yang baru. Manakala bahagian isinya, isi yang warna kuning pada langka ini, isi itu sebenarnya adalah hasil daripada persenyawaan satu gamet jantan lagi dengan bahagian yang membentuk ovari, bertukar menjadi isi buah. Sama juga dengan pokok lain pokok tembikai pun sama. Bahagian biji benih ini adalah hasil persenyawaan antara satu gamet jantan dengan ovul, manakala isinya adalah hasil daripada satu lagi persenyawaan. Jadi 2 kali persenyawaan berlaku dalam pembiakan tumbuhan. Dari sisi lain pun samalah konsepnya. Jadi selepas persenyawaan, bahagian bunga akan layu dan mati. Yang atas ni lah bahagian yang ada ragi, ada stigma dan stamen, dia akan matilah. Petal akan layu dan gugur sebab dia dah hilang fungsi dia, tak ada fungsi dia dah. Kemudian ovari akan berkembang menjadi buah. Ovari bahagian luar ni, dia akan menjadi bahagian buah lah. Manakala ovul dah nampak biji-biji macam ni, dalam ni membesar dan berkembang menjadi biji benih. Jadi biji benih terdiri daripada embrio dan simpanan makanan. Ini buah dia. Ini merupakan bahagian biji benih dia. Okey. Kali tunjukkan pula apa berlaku selepas persenyawaan. Inilah bunga yang telah pun dibungakan. Sekarang ni bila telah berlaku persenyawaan, maka bahagian ranggi ini akan hilang, akan layu. Kita tak nampak dengan jelas stigma dan sebagainya, dan dia ini akan bertukar menjadi bahagian buah pula. Ada bahagian buahnya, kemudian di sini adalah biji benih hasil daripada persenyawaan ovul dengan satu gamet jantan. Jadi biji benih terdiri daripada 2 jenis juga. Kita ada biji benih monocotyledon. Contohnya di sini, ini biji benih jagung. Ini monocotyledon. Dan yang kedua, kita ada biji benih dicotyledon. Ini pokok kekacang. Okey, dalam biji benih terdapat embrio yang berkembang. Dan untuk biji benih monocotyledon, kita ada sebagai contoh biji jagung. Ini biji jagung.
Bila kita potong rentas, kita dapat lihat dengan jelas di sini lah. Kita ada embrio, kita ada bahagian dinamakan sebagai cotyledon. Kalau mono ni maksud dia satu. Cotyledon ni bahagian dia. Satu cotyledon. Kemudian kita tengok ada bahagian dinamakan sebagai plumule yang akan bertumbuh. Kalau dia bertambah akan bertumbuh menjadi pucuk. Kemudian ada bahagian radical di mana bila bertambah dia akan menjadi akar. Kemudian kita ada biji jagung. Kita ada testa di bahagian kulit luar dia. Biji jagung ini merupakan simpanan makanan yang akan digunakan oleh biji benih ini sebagai sumber tenaga untuk dia tumbuh. Manakala untuk biji dicotyledon pula, di maksud dia dua. Maksud dia akan ada dua cotyledon lah. Okey, dan kita tengok di sini contoh diberikan biji kacang. Jadi embrio dia terdiri daripada yang pertamanya cotyledon di sini. Kemudian testa pun ialah bahagian luar atau bahagian kulit pada biji benih. Kemudian radical untuk bertambah atau berkembang menjadi akar, dan plumule ini akan berkembang untuk membentuk daun. Sekarang kita tengok fungsi struktur biji benih. Testa fungsi dia adalah untuk melindungi biji benih. Biasanya dia kuatlah. Kemudian kita ada struktur dinamakan sebagai cotyledon. Cotyledon tugas dia menyimpan bahan makanan dalam bentuk kanji. Jadi kanji merupakan simpanan makanan untuk tumbuhan. Kemudian kita ada bahagian plumule, di mana plumule inilah bahagian embrio yang akan berkembang menjadi pucuk. Kemudian kita ada radical, itu bahagian embrio yang akan berkembang menjadi akar. Keseluruhan ini cotyledon, radical dan juga plumule dikategorikan sebagai embrio. Okey, so kita tengok subtopik standard pembelajaran 4.7.4, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh memerihalkan proses percambahan biji benih. Jadi tunjukkan di sini pada video ringkas ini proses perkembangan awal embrio biji benih menjadi anak benih pada sini. Mula pada biji benih tanam, kemudian bahagian radical ke bawah menghasilkan akar, kemudian bahagian plumule pula akan menghasilkan pucuk. Dan ini adalah lebihan bahagian cotyledon yang digunakan sebagai sumber makanan dia, proses percambahan ini. Okey, jadi tengok apa yang berlaku. Yang pertamanya, biji benih akan menyerap air dan udara melalui liang dinamakan sebagai microfilm. Jadi untuk berlakunya proses percambahan ini, biji benih perlu kepada air, perlu kepada udara itu oksigen yang akan diserap masuk melalui microfilm. Okey, sebenarnya biji benih akan membengkak dan testa akan menjadi lembut. Testa ni kulit biji itu jadi keras atau kuat sebetul. Bila nak memulakan proses percambahan, testa akan menjadi lembut dan testa akan merekah untuk membenarkan proses percambahan berlaku. Okey, radical dahulu akan tumbuh ke bawah dan membentuk akar. Jadi akar ini sangat pentinglah sebab akar ini fungsi dia adalah untuk menyerap air dan juga nutrien yang larut dalam air tersebut ke dalam tumbuhan. Okey, sebenarnya plumule mula akan tumbuh ke atas dan membentuk pucuk. Daun pertama dihasilkan daripada plumule dan mula menjalankan fotosintesis. Maksudnya bila pokok ini dah berupaya melakukan fotosintesis, maka dia akan mula menghasilkan bekalan makanannya sendiri. Jadi secara rasional ni dia tak perlu lagi kepada cotyledon yang dibekalkan padanya pada peringkat biji benih.
Jadi cotyledon akan mengecut, layu dan gugur kerana dia sudah tidak diperlukan lagi. Dan ini contoh untuk pokok dicotyledon. Mana kita kenal pokok dicotyledon? Yang pertama sekali, bila dia bertambah ada dua cotyledon ya, yang melekat pada bahagian batang ya. Dan daun ini adalah daun dicotyledon. Daun monocotyledon sama macam daun yang ada pada rumput, daun yang ada pada pokok tebu, daun yang ada pada pokok pisang, itu kan monocotyledon. Daun mangga, daun durian, daun bunga raya dan sebagainya adalah contoh untuk tumbuhan dicotyledon. Okey, sekarang ni kita tengok dua jenis percambahan biji benih. Yang pertama kita ada percambahan dinamakan sebagai percambahan apigial. Ini contoh diberikan untuk percambahan apigial, di mana cotyledon tumbuh dan ditolak naik ke atas. Ini yang berlaku. Cotyledon tumbuh dan ditolak naik ke atas. Ini cotyledon ya. Ditumbuh kemudian ditolak naik ke atas. Jadi kita akan dapat dua cotyledon sini. Ini satu, ini satu lagi. Jadi ini dicotyledon. Kemudian kita ada percambahan dinamakan sebagai percambahan hypodial. Ini kita lihat di sini. Apa yang berlaku di sini? Cotyledon tumbuh dan kekal dalam tanah. Cotyledon ini kekal dalam tanah, tidak naik ke atas permukaan tanah, dia kekal dalam tanah. Maka ini dikenali sebagai percambahan hypodial. Okey, seterusnya kita tengok standard pembelajaran 4.7.5. Di mana untuk standard ini murid mesti boleh menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku. Jadi pertama kita tengok dahulu syarat-syarat yang perlu ada untuk berlakunya percambahan. Syarat yang pertama, kehadiran air, di mana air ini adalah untuk mengaktifkan enzim yang ada dalam cotyledon. Jadi enzim ini adalah sejenis bahan biokimia yang akan menghasilkan metabolisme dalam hidupan, bukan tumbuhan saja, haiwan pun berlaku maksudnya dalam hidupan. Jadi kehadiran air akan mengaktifkan enzim dalam cotyledon dan memulakan proses percambahan. Okey, syarat yang kedua, kehadiran udara, di mana oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Respirasi ini adalah proses untuk menghasilkan tenaga. Jadi percambahan perlu kepada tenaga, kerana dia perlu menghasilkan lebih banyak sel-sel untuk membentuk pokok, untuk tumbuhan. Jadi dia perlu kepada tenaga. Tenaga perlu dihasilkan melalui respirasi sel, dan respirasi sel perlu kepada kehadiran udara. Sebab dalam udara ada oksigen. Okey, seterusnya suhu yang sesuai, suhu antara 250 darjah Celsius. Sorry, ini bukan 250 saja, ini adalah 25 darjah Celsius. Sorry, maaf. Ini sepatutnya simbol darjah naik ke atas. Jadi suhu antara 25 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius penting untuk mengaktifkan enzim. Jadi ini kita betulkan sikit. Ini jadi satu cara faham. 25 darjah Celsius. Ini pula adalah 30 darjah Celsius. Jadi suhu ini akan juga mengaktifkan enzim yang ada dalam cotyledon. Jadi itulah akhiran untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.